Baik, testing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irfan Sufi bin Muslim. Saya daripada Museum Kota Kaya. Soalan saya, pada satu ketika, ini sedikit penceritaan lah. Pada satu ketika dahulu, saya ni mendapat pengajian di sebuah universiti dekat Borneo. Saya tak boleh sebutlah nama universiti saya dekat mana. Pada satu hari tu saya teringin nak pergi majlis Merry Christmas. Kalau orang duduk dekat belah-belah Borneo ni, dia punya konsep nak tahu, orang boleh kata kita nak tahu budaya Christmas tu lagu mana. Pasal saya duduk Perlis, duduk kampung je. Bila saya pergi keluar, jadi kejutan budaya kepada pelajar-pelajar kita hak baru-baru nak keluar ni. Jadi, adakah salah sekiranya saya, ni benda ni saya dah pergi. Saya pergi dah. Saya pergi majlis Kristian. Saya pergi sebab saya bagi tahu dekat mak saya dulu. Mak, cik nak pergi majlis Kristian malam ni. Cik nak pergi saja, cik tak minta pun. Cik nak pergi tengok lagu mana sebenarnya. Tapi saya sayang agama saya. Sebab saya nak memperbetulkan persepsi antara Islam dengan Kristian. Sebab masa saya belajar dekat universiti dulu, kita belajar hubungan etnik. Kita perlu memahami agama Kristian, kita perlu memahami agama Islam kita juga. Meskipun sampai era Kristian dengan Islam ni dia berlaku sampai ke Pasar Terapung. Saya nak buka lagu Jingle Bell pun tak boleh. Contohnya lah. Jadi bila saya duk berniaga ni, sebab saya nak tahu konsep dia sebenarnya apa yang boleh, apa yang tak boleh. Nak betul saya ni nak belajar. Habaq tu terang. Okey, terima kasih. Saya nak jawab terus lah, Ustaz Mat. Pertama ialah ada beberapa perkara di dalam kehidupan kita. Satu bahagian dalam hidup kita ini ialah kepercayaan. Apa yang kita percaya. Kepercayaan itulah yang dinamakan dengan akidah. Kalau kita percaya kepada ajaran Islam sebagai the only truth religion, satu-satunya agama yang benar, itulah akidah kita. Kepercayaan ini kadang-kadang mungkin tak sama dengan satu orang dia sebut lain, dia percaya lain. Tak mustahil di akhirat kelak. Orang yang kita tengok di dunia ni macam beriman, di sisi Tuhan tak beriman kerana dia tak percaya. Tapi oleh kerana semua orang buat, dia buat jugalah kepercayaan. Mungkin juga ada orang yang kita lihat dia agama lain, orang sangka. Tapi oleh kerana dia tertekan, dia menganut Islam secara diam. Itu ada hubungan dia dengan Allah Ta'ala. Kan? Mungkin di sisi orang sangka dia agama lain, di sisi Allah dia Muslim. Sebab dia tak dapat zahirkan. Mungkin ramai orang mungkin di negara-negara yang minoriti, yang tak ada peluang, dia hanya tengok di internet ke apa, dia faham Islam, dia Islam seorang-seorang dia. Saya pernah ada dulu ketika saya pernah duduk di Wales, di Lampeter. Saya dipahamkan di situ ada satu orang dulu dia pernah serve sebagai army di tanah Melayu ni, orang putih lah. Orang dua sangka dia Kristian, tapi masa dia nak mati, dia telah wasiatkan supaya dia ditanam di perkuburan Islam. Mungkin dia duduk seorang-seorang, dia Islam, tapi dia malas kot nak pergi bergaduh dengan orang kampung dia. Dia Islam. Di sisi Allah, Allah lebih tahu. Itu maksudnya kepercayaan. Kepercayaan menentukan akidah seseorang. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala cerita, siapa yang lafaz dengan kufur, dia kufur. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Melainkan orang yang dipaksa sedangkan jantung hatinya tenang di dalam iman. Maksudnya orang dia walaupun dia cakap benda kufur, kalau awak tak kata Tuhan awak adalah berhala ni, saya bunuh. Ya, inilah Tuhan saya. Dia terpaksa kata, dia dianggap beriman selagi mana jantung hati dia benar. Kerana dia kata terpaksa. Saya nak cerita, iman sesuatu yang ada i'tiqad, what you believe.
Satu bahagian lagi dalam hidup ni ialah perbuatan kita. Perbuatan ini refleks, sebahagian besarnya refleks pada iman kita. Apa yang saya percaya, itu yang saya buat. Apa yang saya percaya, itu yang saya buat. Cumanya kadang-kadang boleh berlaku macam tadi, apa yang saya buat bukan yang saya percaya. Sebab keadaan terpaksa, orang paksa saya, ada kepentingan tentu. Saya buat satu contoh. Boleh panjang sikit saya buat. Kalau kita berpakat dengan kufar, menentang Islam, kita keluar agama. Tapi pada zaman Nabi, ketika Nabi nak membuka kota Mekah, ada satu orang sahabat. Sahabat ni punya bagus. Dia pernah terlibat dalam peperangan Badar. Maksud servis dia hebat. Dia telah tulis satu surat kepada orang musyrikin Mekah. Dia kata, aku melihat Muhammad sedang menyiapkan satu pasukan. Aku rasa dia bermaksud Mekah. Surat ini pergi, dia serah pada satu orang perempuan. Perempuan ni bawa nak pergi bagi ke orang Mekah daripada Madinah. Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi suruh Az-Zubair ibn Awam, Talha bin Ubaidillah dan juga Ali bin Abi Talib untuk pergi cari perempuan ni. Nabi dapat wahyu. Sampai ke Raudatul Khakh, satu tempat. Ali kata, awak mari surat. Dia kata, tak ada. Tak ada surat. Tapi Ali kata, awak keluar. Sama ada kau keluarkan surat itu, au la ujarridannaki. Kau keluarkan surat itu ataupun aku bogilkan kau. Kerana aku percaya Nabi kata ada, mesti ada. Akhirnya perempuan ni tengok bersungguh, dia keluarkan surat ni. Surat itu daripada satu orang bernama Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib bin Abi Balta'ah ni sahabat Nabi. Dia tulis surat bagi tahu kat musuh. Nabi panggil dia. Umar kata, da'ni adriba unuqa hadzal munafiq ya Rasulullah. Biar aku panggal leher munafik ini wahai Rasulullah. Nabi panggil Hatib tu. Nabi kata, ya Hatib, ma hamalaka ala ma sana'at. Pasal apa hang buat macam tu? Dia kata, wahai Rasulullah, sejak aku beriman, aku tidak pernah kufur kepada Allah dan Rasulnya. Aku tak pernah khianat Allah dan Rasulnya. Aku tak pernah kufur kepada Allah dan Rasul. Cumanya aku percaya kalau Allah kehendaki, apa yang kau akan lakukan, dia akan tetap berlaku. Aku ada keluarga di Mekah. Setiap sahabat kamu, sahabatmu wahai Rasulullah, mereka ada pelindung mereka di Mekah. Aku orang luar yang datang ke Mekah, kalau berlaku peperangan, tak ada siapa akan lindungi keluarga aku. Aku berharap dengan surat ni, orang Mekah akan tolong lindung keluarga aku. Maksudnya dia ada kepentingan. Salah lah, berdosa besar lah buat macam tu kan. Mendahului kepentingan. Tapi Nabi tak kata dia kafir. Nabi kata, sadaqta ya Hatib. Ya, memanglah betul ya, kau memang tak ada siapa sana. Umar kata, ya Rasulullah, aku penggal leher dia. Dah ya Umar. Biarkan dia wahai Umar. Ama tadri fala'anallah qad ghafara li ahli al-badr. Tidakkah kau tahu wahai Umar, mungkin Allah telah ampun ahli Badar. Dan Allah telah menyatakan, ya ahli Badr, if'al ma syi'tum, if'alu ma syi'tum, qad ghafartu lakum ma taqaddama min dhanbikum wa ma ta'akhkhar. Wahai ahli Badar, kamu buatlah apa, Allah ampun kamu. Tapi dia tak dihukum kufur. Sebab apa? Perbuatan salah, tapi hati masih beriman, jantung beriman. Di dalam hubungan kita dengan kufur, kalau kita buat satu benda disertai dengan diri kita pergi kepada perayaan Kristian atau perayaan agama lain dan kita mengiyakan benda tu, kata bagus benda ni, mungkin juga betul juga depa doa mustajab ke apa, kufur kita, keluar pada agama. Sama ada kita sebut dengan mulut, kita tak sebut, orang nampak, orang tak nampak, kita keluar pada agama. Pasal itu kepercayaan. Hanya Allah yang tahu.
Tapi kalau kita pergi, kita tak percaya. Tapi kita pergi kena kepentingan lain. Ada beberapa keadaan. Boleh follow saya ni? Pertama, kalau kita pergi kerana kita memang ada tugasan. Ada perayaan agama lain, duk beraya agama dia, semua bawa berhala dia. Pihak kementerian hantar kita sebagai, ataupun pihak kerajaan hantar kita sebagai anggota keselamatan. Polis, contohnya. Takut berlaku rusuhan ke, berlaku apa. Kita bukan pergi nak membesarkan agama orang lain, kita pergi nak mengawal keselamatan. Boleh tak? Boleh lah, tak ada kaitan. Cuma pihak kerajaan ni kita cadang untuk mengelakkan benda tu, kalau boleh biar pergi yang bagi yang sama agama lah. Tapi kalau kita ditugas ataupun ada orang sakit, jatuh ke, kita doktor yang dipanggil untuk merawat dia, kita boleh. Kita tak ada kaitan dengan benda tu, cuma kita pergi ke situ di atas urusan yang lain. Nampak macam kita pergi. Tapi kalau kita saja-saja pi, tak percaya tapi saja pi. Saya nak bagi fahamnya. Kita tak percaya kepada salib Kristian, tapi saja gantung cross jalan bagi member semua tengok. Yang ini hukumnya haram kerana tasyabuh tadi. Menyamai agama lain. Saya cakap agama, perayaan agama. Kalau dia setakat kenuri makan, bukan agama. Yang tak ada elemen penyembahan selain pada Tuhan. Kalau kita hanya pergi, kita tak percaya, macam kita pakai baju padri, kita tak percaya, saja nak bagi member kampung tengok. Contohnya, haram perbuatan itu pada majoriti ulama, sebagainya kata keluar agama, tapi pada majoriti ulama kerana kita menyerupai amalan kufur. Walaupun kita tak kufur lagi. Kerana itu pertama, seolah-olah macam kita okey dengan benda tu. Kalau tidak, kita takkan buat kalau benda tak okey. Walaupun kita tak suka. Kedua, kita memberikan mesej yang salah orang lain tentang diri kita. Sedangkan agama melarang kita meletakkan diri kita pada sangkaan salah orang lain. Tapi kalau kita pergi, kita student nak buat kajian, kita polis nak buat laporan, kita nak pergi dengar argument dia, nak study dia, tanpa menyebabkan seolah-olah benda yang salah itu diraikan lagi. Untuk tujuan-tujuan itu dibenarkan dengan kadarnya. Saya bukan pergi nak meraihkan, saya tak raih, saya nak tengok dia buat apa. Untuk saya study, saya comparative study, mengkaji perbandingan agama umpamanya. Boleh untuk tujuan itu. Tapi hendaklah mengelakkan seakan-akan orang sangka, hang pun pi raya sekali. Islam terlalu rigid ke? Tak. Islam pun tak suruh orang lain, kalau semayang raya, hampa pun main sekali. Islam tak suruh. Ia tak ada kaitan kerana kita bencikan dia, tidak ada kaitan kerana kita membuzur dengan dia, tak ada. Kerana ia soal kepercayaan dan amalan. Saya tak buat apa yang, benda yang saya bercanggah dengan kepercayaan saya. Itu bukan bererti kita nak pergi bakar gereja dia. Itu bukan bererti kita nak robohkan kuil dia. Itu bukan bererti kita nak halang dia menyembah Tuhan dia. Tak. Hanya limit untuk diri kita. So saya rakan-rakan non-Muslim, kalau menyaksikan rakaman mereka juga sebagian selalu ikut. Ini has nothing to do dengan permusuhan ke apa. Ini soal satu orang dia limit. Saya tak masuk, tak pergi masuk rumah tangga orang. Karena itu limitation saya. Dia tak masuk rumah tangga saya. Bukan berarti saya benci isteri dia atau saya benci anak dia. Dan kita kadang-kadang kita, kalau hang tak boleh pi ucapkan Merry Christmas sekali, pergi goyang loceng sekali dengan dia, yang tu tanda kita tak berpadu. Ini akal yang sempit dalam takrif perpaduan. Itu bukan perpaduan. Cuma tadi dalam konteks tadi nak study. What for? Agama menghormati hak dia. You have your rights. Saya ada right saya. Tapi limitation saya yang ini. Saya tak cross saya punya. Yang you pun tak disuruh untuk mari. You marilah bila kita baca Quran majlis, you kena hadir juga. Tak. Kita tak boleh wajibkan dia. Amalan agama kita tak wajibkan dia. Boleh tak kita hormat benda yang common bersama? Boleh.
Nabi SAW ketika duduk, Nabi bangun kerana ada jenazah lalu. Mereka kata, ya Rasulullah, innahu Yahudi. Wahai Rasulullah, itu jenazah Yahudi. Nabi kata, alaisat nafsan, takkah dia punya nyawa? So, ini nilai yang lain. Kemanusiaan, nilai yang lain. Mak kita bukan Muslim. Kita Muslim, kita balik, dia panggil kita nak jamu ramai-ramai anak-anak dia, kita pergi. Di majlis makan tu, mak dia doa dengan agama dia. Kita tak doa. Tapi kita kata, jangan doa, saya ada. Tak, itu dia punya hak di dalam majlis dia. Saya hadir bukan kerana nak doa ni, saya hadir kerana dia mak saya. So, agama ada ruang-ruang yang seperti itu. Cuma dia tak nak kita percaya dan mengamalkan ritual amalan agama orang lain. Jelas kan? Okey, terima kasih.